Bila dia terpasak kukuh, orang kalau cuba nak runtuhkan, sukar nak runtuh kerana apa yang kita pasak itu ibarat kata ka'annahum bunyanun marsus. Satu bangunan yang cuba nak dirobohkan, tak boleh dirobohkan. Tetapi kalau perkara yang kita buat itu rapuh, kalau perkara yang kita buat itu tidak saling kait-mengait, maka mudah. Orang kalau kritik, maka kita nanti mungkin akan membuat sesuatu perkara yang boleh meruntuhkan apa yang kita telah bina. Dan kita mesti menjadikan apa-apa usul yang kita nak bawa pada convention ini, satu hari ia menjadi ikon dalam sistem perundangan kita. Semoga dengan ikon ini dapatlah lahir inisiatif yang baru. Ini dia langkah-langkah yang mana kita mula dengan satu inisiatif, tetapi akhirnya dia berkembang sampai menjadi sesuatu yang terpasak kukuh. Jadi implikasinya nanti, dalam perbincangan dalam convention ini, kita bila majukan idea, kita mesti majukan idea yang praktikal, yang realistik, yang boleh kita capai, yang boleh kita ukur, dan juga yang boleh kita tetapkan dalam tempoh apa idea ataupun cadangan atau usul kita ini boleh dicapaikan. Jadi saya bayangkan level dalam convention ini, bila saya melihat profil mereka yang hadir ini, kita tidak boleh lagi memberi cadangan dan usul yang bersifat generalis, yang bersifat umum. Dia mesti merupakan satu yang padat, dia mesti merupakan sesuatu yang watertight, yang foolproof, dan ini perlu datang daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila nanti kita nak mula proses transformasi, kita akan berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Dan saya cuba bayangkan apa jenis ragam manusia yang kita kena bersedia dan kita kena mindset berkemungkinan kita akan hadapan. Dan sekali lagi saya mengguna simbol. Kalau kita lihat simbol manusia sebelah kiri ini, dia punya gambar ini adalah kita. Kita dalam convention ini kita merancang, kita nak gubal, kita nak fikir cara laksana, kita nak fikir cara pantau, kita nak fikir cara susul, kita nak fikir cara takbir. Kalau kita lihat pada arrow ataupun panah yang merah, ini ialah ibarat usaha-usaha kita. Usaha-usaha mereka yang bergelar yang arif. Usaha mereka yang merupakan pengamal undang-undang, para peguam, para pelaksana, para penggubah dasar. Ini adalah kita. Dan ini adalah usaha-usaha kita. Bila kita teliti dan kita jelas dan kita mantap dengan usaha kita, insya-Allah hasilnya ialah senario satu, iaitu kita mula dengan divergence, kita akan akhir dengan convergence. Maknanya kita akan dapat kata sepakat. Ini senario yang kita nak. Tapi ada berkemungkinan wujud senario ini. Senario ni macam mana? Adalah senario nombor 2 ni, ada di kalangan mereka yang terlibat, kadang-kadang bersungguh, kadang-kadang tak bersungguh. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Kadang-kadang sokong, kadang-kadang tak sokong. Kalau dalam Al-Quran, kita panggil mereka ini yang bersifat nafsu lawamah. Yang ini nafsu mutmainnah. Maksudnya kita tenang dengan apa yang kita nak capai. Dan kita yakin dengan apa yang kita nak capai. Tapi, kadang-kadang kita dapat senario yang ketiga. Lagi kita usaha, lagi jauh pula orang tu pergi daripada kita. Dan dalam hal ni, kita tak boleh mudah menghukum. Kita kena tanya diri kita, kenapa agaknya perkara baik kita nak laksanakan, tetapi seolah-olah orang semakin jauh daripada kita. Apakah disebabkan kaedah komunikasi kita ada sesuatu kelompangan? Apakah kerana mungkin mereka yang bercakap, mereka sendiri bukan menunjukkan contoh yang misali? Apakah mungkin kita ini sudah ada dalam zon selesa? Ini kita kena banyak muhasabah di kita. Sebab perkara kita nak buat dalam convention ni, perkara yang serius. Ada pula yang senario keempat. Lagi kita buat, dia bukan sekadar jauh, dia lawan kita balik. Ini saya kiaskan sebagai mereka yang berjiwa nafsu ammarah. Dia lawan balik kita.
Dan dia timbulkan, dia cuba untuk mencari kelemahan dalam apa yang kita buat. Senario yang kelima ni pula adalah menggambarkan mereka yang ambil masa yang lama sebelum mereka nak cuba garap dan mereka nak cuba faham apa kita nak buat. Yang keenam ni, buatlah apa-apa. Tapi pimai-pimai, tangtu juga. Dia tak bergerak. Ada juga orang macam ni. Kemudian ada yang ketujuh. Dia cuba untuk mencari kefahaman dengan kita, penjiwaan dengan kita, tapi dia seolah-olah berada dalam satu spiral, dalam satu putaran yang kadang-kadang dia hilang dia punya genggaman itu, pegangan dia itu. Dan kita kena bersedia juga dengan orang yang macam ni. Dan senario yang ke-8 ialah orang yang lagi kita buat, lagi pula timbul persoalan, lagi dia confused. So, bila kita cuba nak majukan apa-apa usul dan cadangan dalam konteks proses transformasi sistem undang-undang, kita mesti berwaspada. Ini adalah antara ragam-ragam manusia. Kalau kita tidak mindset bahawa kita berhadapan dengan mereka yang mempunyai ragam-ragam ini, maka nanti pendekatan kita akan merupakan satu pendekatan stereotip. Dan bila kita berhadapan dengan pendekatan stereotip, kita akan mudah untuk menghukum. Benda ni segi Islam memang patut buat. Kenapa dia tak sokong? Kita terus dah lompat pada nak menghukum orang. Dan kita akan hilang kita punya genggaman. Tapi kalau awal-awal lagi kita sudah mindset, kita akan berhadapan dengan perkara-perkara ini, maka nanti perbincangan kita, penyampaian pemajuan usul-usul kita mengambil kira satu senario yang realistik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah SWT sangat-sangat menyayangi kita. Punyalah Allah SWT sayang kat kita, sehingga kan kalau kita nak faham transformasi itu, tak semestinya hadir dalam convention ini. Asarkan kita bermulahazat. Bermulahazat maksudnya bila kita melihat apa di keliling kita, kita cuba ambil iktibar. Dan banyak yang berlaku di keliling kita yang mana kita boleh ambil iktibar. Saya ambil beberapa saja. Saya ambil 6 contoh daripada berpuluh-puluh contoh yang kita boleh lihat di keliling kita. Contoh pertama, lihat pada air. Air ni, dia boleh jadi wap, dia boleh jadi hujan, dia boleh jadi ais, dia boleh jadi salji. Tetapi dia tetap H2O, dia tetap air. Ini adalah transformasi yang zahirnya berubah, dalamannya tetap sama. Apakah ini yang kita nak dalam transformasi kita? Zahir berubah, dalaman sama. Jawabnya tidak. Yang kedua, kupu-kupu. Dia mula dengan telur, jadi beluncas, jadi pupa, jadi imago. Akhirnya, daripada telur menjadi beluncas yang nampak hodoh, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Apakah ini kiasan transformasi yang kita nak? Jawabnya mungkin. Iaitu mula dengan sesuatu yang rapuh, menjadi sesuatu yang mantap dan bersifat ikonik. Musim. Kita ada musim sejuk, 3 bulan, bunga 3 bulan, panas 3 bulan, luruh 3 bulan. Ini ialah ibarat transformasi ikut musim. Kebetulan ada orang cakap transformasi, semua cakap transformasi. Satu hari bila tak ada siapa cakap transformasi, dah benda tu malap. Ini tak boleh berlaku dalam konteks kita nak mentransform sistem perundangan. Sebab ini ialah perjuangan kita daiman abada buat selama-lamanya. Jadi kita tak boleh mempunyai satu mindset yang bersifat musim.